Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Sofalina dan ahli panel. Pada hari ini, saya Nur Zahira binti Muhammad Ghazali akan membentangkan berkenaan kajian yang telah dijalankan iaitu tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan di kalangan atlet dan bukan atlet di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menerangkan berkenaan pengenalan bagi tajuk kajian ini. Baik, menurut konten tu 2007, atlet merujuk kepada individu yang aktif termasuk individu yang meminati kecergasan badan dan individu amatur atau profesional yang berdaya saing. Manakala menurut Purim ET.AL 2005, bukan atlet adalah individu yang tidak terlibat dalam aktiviti fizikal dan lebih cenderung untuk menjalani gaya hidup sedentary, terutamanya pada hari bekerja. Dan yang paling penting adalah, menurut Morgan ET.AL 2004, tabiat makan yang memenuhi keperluan tenaga dan mengekalkan jisim badan dan lemak badan pada tahap yang sesuai adalah matlamat utama untuk para atlet. Pada masa yang sama, menurut Rosenblum et al. 2002, tabiat pemakanan yang tidak sihat bukan sahaja menjejaskan prestasi dalam pertandingan, tetapi ia juga memberi kesan negatif kepada kesihatan para atlet secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan ekoran tiada lagi kajian dijalankan bagi membandingkan pemakanan dalam penentuan corak pengambilan makanan antara atlet dan bukan atlet di UKM. Pada masa yang sama, Pusat Sukan UKM masih belum merancang untuk mewujudkan program kesihatan atau khusus pemakanan dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemakanan, tabiat pemakanan dan persembahan atlet sukan. Oleh itu, terdapat dua objektif bagi kajian yang dijalankan ini. Yang pertama adalah untuk menilai tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan di kalangan atlet dan bukan atlet di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang kedua adalah untuk menentukan hubungan antara indeks jisim badan atau BMI, tabiat pemakanan dan juga pengetahuan pemakanan di kalangan atlet dan bukan atlet di UKM. Saya teruskan dengan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama adalah persampelan dan lokasi kajian. Bilangan responden adalah seramai 200 orang terdiri daripada 100 orang atlet dan 100 orang bukan atlet, di mana ia terbahagi kepada 100 orang wanita dan 100 orang lelaki. Atlet dipilih dari 7 jenis sukan termasuk futsal, kriket, bola jaring, bola tampar, pencak silat, silat cekak Malaysia dan juga taekwondo. Manakala mereka yang bukan atlet dipilih secara rawak dari kalangan bukan atlet di UKM. Responden dipilih dari pelbagai kaum dan dalam lingkungan 19 hingga 29 tahun. Dan kajian ini dijalankan di Padang Latihan UKM Kampus Bangi. Seterusnya adalah pengumpulan data di mana pengukuran antropometrik seperti tinggi dan berat responden dijalankan. Dan adanya juga pemberian borang soal selidik kepada responden bagi mengumpul data seperti maklumat demografi, maklumat tabiat pemakanan dan juga pengetahuan pemakanan. Akhir sekali adalah analisis data, di mana semua data yang dikumpul akan dianalisis dengan pakej statistik untuk sains sosial ataupun SPSS. Baik, melalui pengukuran antropometri, seka bodimeter 208 digunakan untuk mengukur ketinggian responden, manakala Tamita Digital Skills HD 312 digunakan untuk mengukur berat responden. Hasil daripada berat dan tinggi ini seterusnya digunakan untuk mengukur indeks jisim badan atau BMI responden. Dan ini pula adalah borang soal selidik yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan maklumat demografi, tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan responden. Baik, saya teruskan dengan keputusan dan perbincangan satu, di mana menurut jadual yang tertera, ia menunjukkan skor min tabiat pemakanan responden. Dari apa yang kita boleh lihat, skor min bagi tabiat pemakanan bukan atlet adalah lebih tinggi daripada atlet, di mana ia membawa maksud mereka yang bukan atlet mempunyai tabiat pemakanan yang lebih baik berbanding atlet. Tetapi, tidak ada perbezaan yang ketara dalam skor min tabiat pemakanan dalam kalangan kumpulan jantina. Seterusnya, bagi skor min pengetahuan pemakanan responden, tiada perbezaan ketara skor min dalam pengetahuan pemakanan antara kumpulan responden sama ada mengikut jantina atau kategori kumpulan tertentu, yang membawa maksud kedua-dua atlet dan bukan atlet mempunyai tahap pengetahuan pemakanan yang setara. Pada masa yang sama, menurut dapatan kajian yang diperoleh, walaupun 46 daripada 200 responden telah menyertai khusus pemakanan sebelum ini, namun skor min yang diperoleh tidak menunjukkan sebarang perbezaan signifikan berkaitan pengetahuan pemakanan dengan mereka yang tidak menghadiri sebarang kursus. Walau bagaimanapun, jika dilihat pada carta pada berkenaan klasifikasi tahap pengetahuan pemakanan responden secara menyeluruh, 52% daripada responden mempunyai tahap pengetahuan pemakanan yang baik dan 42% daripada mereka mempunyai tahap pengetahuan pemakanan yang sangat baik.
Hanya minoriti 1% dan 0.5% masing-masing di tahap sederhana dan lemah. Dan ini sebenarnya merupakan satu perkara yang cukup baik. Yang terakhir adalah jadual berkenaan perhubungan antara BMI, tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan responden iaitu antara atlet dan bukan atlet. Jadi, keputusan ini menunjukkan bahawa BMI kedua-dua golongan iaitu atlet dan bukan atlet tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan. Namun, tabiat pemakanan atlet di kajian ini mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan pengetahuan pemakanan. Ini menunjukkan bahawa atlet dengan pengetahuan baik tentang pemakanan lebih cenderung untuk mengamalkan tabiat pemakanan yang baik. Secara kesimpulannya, skor min bagi tabiat pemakanan atlet adalah jauh lebih rendah daripada bukan atlet dan tiada perbezaan yang ketara skor min dalam pengetahuan pemakanan antara atlet dan bukan atlet. Pada masa yang sama, BMI atlet dan bukan atlet membuktikan tiada hubungan yang signifikan dengan tabiat pemakanan dan pengetahuan pemakanan. Namun, terdapat hubungan signifikan yang positif antara pengetahuan pemakanan dan tabiat pemakanan dalam kalangan atlet tetapi tiada untuk bukan atlet. Jika boleh saya rumuskan, jika selepas ini pihak Pusat Sukan UKM ingin menambah baik dan mengekalkan prestasi positif para atlet, mereka boleh mengambil inisiatif dengan mendedahkan para atlet kepada kursus pendek atau seminar pengetahuan pemakanan dengan lebih kerap serta sentiasa memantau tabiat pemakanan para atlet demi prestasi persembahan yang lebih baik di masa akan datang. Jadi, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.